Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Kembali lagi bersama admin dengan satu lagi isu hangat hari ini. Sudah pasti rasuah berleluasa di mana-mana. Kita dapat melihat SPRM semakin giat, semakin agresif melakukan kerjaan mereka. Penangkapan, penahanan, sindiket tumpas, jerung besar ditangkap, ikan bilis ditangkap, dan banyak lagi. Namun saudara-saudara, ini satu lagi isu hangat. Bagi saya ini satu lagi penangkapan jerung besar yang pasti mengejutkan ramai, terutamanya kepimpinan politik. Ini melibatkan kerugian sehingga RM 2 bilion. Ini pasti satu keputusan yang mendukacitakan kerajaan bagi saya. Namun kita dapat lihat perlahan demi perlahan SPRM menumpaskan sindiket, menangkap jerung, dan banyak lagi. Saudara-saudara yang amat dihormati, satu artikel saya ambil daripada Syabuddin Husin. Dahsyat betul 34 penguat kuasa kastam di KLIA. Dahsyat betul 34 penguat kuasa kastam di KLIA lindungi penyeludupan sehingga negara kerugian RM 2 bilion ditahan SPRM. Perkongsian daripada Syabuddin pada 29 Mac 2024. SPRM mendedahkan jumlah ketirisan akibat kegiatan sindiket penyeludupan membabitkan beberapa anggota jabatan kastam di Raja Malaysia di kargo lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang mencecah RM 2 bilion bagi tempoh 3 tahun lepas. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azambaki berkata, setakat ini seramai 34 anggota penguat kuasa dan 27 individu serta pemilik syarikat ditahan menerusi Ops Samba 2.0 kerana melindungi dan memudahkan aktiviti penyeludupan sindiket itu. Beliau berkata, anggota dan pegawai penguat kuasa berusia 30 hingga 50 ditahan selepas dipercayai menerima wang rasuah lebih RM 4,7 juta daripada sindiket, rasuah lebih RM 4,7 juta daripada sindiket bagi memudahkan kegiatan penyeludupan tembakau kunyah, rokok, arak, produk kesihatan dan alat ganti kenderaan. Ops Samba 2.0 penting kerana kita bongkar kegiatan rasuah, libatkan agensi penguat kuasa yang libatkan kebolosan dan ketirisan. Perkara ini dijangka berlaku begitu lama, ia dikesan sejak 2017 baru-baru ini, sehingga baru-baru ini. Kerugian kerajaan Malaysia untuk tempoh 3 tahun. Kerana sindiket ini adalah RM 1,5 bilion hingga RM 2 bilion, iaitu kutipan cukai tiris, katanya dalam sidang media. Ops Samba 2.0 merupakan operasi diketuai SPRM bersama LHDN dan BNM, Bank Negara Malaysia, bagi memerangi aktiviti rasuah, pegawai agensi penguatkuasaan yang melindungi aktiviti penyeludupan sejak 2017 sehingga kini. Azam berkata SPRM telah merampas telefon bimbit, komputer riba, serta 8 kenderaan mewah milik sindiket terbabit bagi membantu siasatan. Beliau berkata, sejumlah 232 akaun bank milik syarikat dan individu ditahan, termasuk akaun keldai berjumlah lebih RM 17 juta telah dibekukan bagi membantu siasatan. Transaksi rasuah dikesan babitkan 34 penjawat awam ini adalah penyaluran, yaitu masuk akaun pribadi menggunakan keldai akaun. Katanya, menambah proses analisis akaun akan dibuat LHDN, BNM, dan SPRM. Ditanya modus operandi sindiket ini, beliau berkata, sindiket itu menggunakan perkhidmatan forwarding agent
sebagai orang tengah bagi pembayaran rasuah kepada penguatkuasa yang bertugas dalam pemeriksaan dan pencegahan. Tuan-tuan dan puan, bagi saya ini pasti satu lagi sindiket ataupun aktiviti rasuah yang berjaya ditumpaskan oleh SPRM, dan ketirisan ini pasti mengejutkan ramai. Apa komentar Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih tuan-tuan dan puan yang masih setia bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang amat dihormati semua, di sana boykot, di sini boykot. Kita dengar ada saja kedai ataupun produk yang mahu diboykot. Terbaru kita dengar Kekemat nak diboykot, sehingga ada kejadian baling bom petrol di kedai Kekemat. Nah, teman-teman dan puan, ada satu lagi bagi saya keputusan ataupun satu lagi berita yang pasti mengejutkan ramai, mengejutkan kepimpinan politik di Malaysia, mengejutkan Anwar Ibrahim, mengejutkan Mahathir, dan semualah pemimpin politik di Malaysia, di mana saya mendapat maklumat nama Petronas pula nak diboykot. Wah, apa hal Petronas tiba-tiba nak diboykot pula? Apa yang sudah dilakukan syarikat gergasi ini sehingga ada pihak yang mahu memboykot Petronas? Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, saya melihat dalam satu artikel daripada Malaysia Kini, pemimpin DAP selar gesaan perkasa untuk boykot Petronas. Anggota Dewan Undangan Negeri Adun Astaka Jason Eng menyelar perkasa kerana menggesa orang ramai memboykot stesen minyak Petronas selama seminggu. Perkasa membuat gesaan itu susulan tidak puas hati dengan keputusan Petronas melantik syarikat Bukan Bumi Putra untuk kontrak berkaitan tenaga solar. Usaha boikot perkasa ini memburu publicity demi keuntungan politik, sama seperti tren boikot yang sekarang ini menjadi wabak dalam negara. Saya desak kerajaan ambil tindakan tegas terhadap pihak yang menghasut ketegangan kaum, kata Eng mengulas kenyataan Ketua Perkasa Syed Hassan Syed Ali. Dalam kenyataan, Eng berkata, kenyataan Syed Hassan itu bukan saja berbaur perkauman, tetapi juga bertentangan dengan asas-asas pasaran negara yang mengamalkan persaingan yang adil dan sihat. Ancaman perkasa kepada Petronas untuk memberi 50% kontrak pemasangan panel di 300 kedainya di seluruh negara kepada syarikat Melayu Bumi Putra berdasarkan sentimen resis dan bukan berkaitan kemampuan syarikat, katanya. Eng berkata, Solar West Energy Sdn Bhd menerima kontrak itu ialah syarikat tersenarai di bursa saham dan terbukti pakar dalam sektor tenaga boleh diperbaharui. Kepakaran itu membuatkan mereka turut mendapat kontrak daripada Tenaga Nasional Berhad, bukan semata-mata Petronas. Terdahulu, Ketua Pegawai Eksekutif Petronas, Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz berkata, Solar West Energy dipilih berdasarkan merit. Nah, tuan-tuan, adakah isu ini yang kita dapat lihat menyentuh berkaitan dengan perkauman? Itu menjadi persoalannya. Akhirnya timbullah pula berita Petronas mahu diboykot. Saudara-saudara yang amat dihormati tuan-tuan dan puan, apa komentar Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan kepada yang baru Anda boleh tekan subscribe.